Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan insan beradab. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Syamsul Azmal bin Muttalib, Zarid Zakwan bin Mazli, Nur Najwa Nasuha binti Abdullah, Nur Akilah Bakriyah binti Juara, Dayang Rabiatul Ardini binti Herman dan Nur Suryani binti Muhammad. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak kajian ini. Kajian ini berkaitan dengan penghayatan falsafah Islam untuk membentuk masyarakat Islam yang beradab dan menganalisis kesan falsafah Islam terhadap pembentukan masyarakat Islam yang beradab. Kajian ini juga mengkaji tentang cabaran yang timbul dalam pembentukan masalah masyarakat Islam yang beradab dan seterusnya mencari cara untuk mengatasi cabaran tersebut. Metodologi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian perpustakaan melalui analisis dokumentasi seperti PhD, Master dan juga jurnal kertas kerja melalui sumber seperti ResearchGate, Google Scholar serta perpustakaan digital yang lain-lain. Kajian ini akan dapat menjelaskan tentang kesan cabaran setelangkah mengatasi pembentukan umat Islam yang beradab melalui penghayatan falsafah Islam. Seterusnya ialah pengenalan kepada kajian kami. Falsafah Islam merangkumi konsep dan prinsip asas yang membentuk pandangan umat Islam, merangkumi pelbagai topik termasuk akidah, epistemologi, metafizik, etika dan banyak lagi. Menurut Al-Faruqi 1982, falsafah Islam terdiri daripada 3 elemen utama, iaitu akal, tauhid dan akhlak. Proses pemupukan nilai murni seperti bertimbang rasa, beradab, bertolak ansur dan beretika dalam kehidupan diri seseorang individu dianggap sebagai pembentukan insan yang beradab. Al-Ghazali 2016 berpendapat bahawa penyemaian budi pekerti seseorang bermula daripada hati individu itu tersendiri. Falsafah Islam mempunyai impak yang besar terhadap penciptaan akhlak dan akhlak umat Islam yang tersendiri. Ia memberi tumpuan kepada memupuk tingkah laku murni dan tingkah laku yang tulen yang akhirnya membawa kepada penanaman individu bertamadun. Oleh itu, falsafah Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk individu yang beradab dengan memberikan panduan yang jelas dalam memupuk tingkah laku yang mulia dan moral yang baik. Pembentukan insan yang beradab dicapai dengan mengutamakan pembangunan akhlak yang mulia, memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi dan menerapkan nilai-nilai moral serta etika yang baik. Metodologi kajian yang kami gunakan terdiri daripada 2 sumber, iaitu sumber rujukan primer dan juga sumber rujukan sekunder. Sumber rujukan primer terdiri daripada sumber yang berautoriti seperti kertas kerja, jurnal, kajian master dan PhD. Seterusnya, sumber rujukan sekunder yang kami gunakan ialah daripada laman sesawang berautoriti seperti ResearchGate, Google Scholar, perpustakaan digital dan lain-lain laman sesawang. Selain itu, kami juga menggunakan pendapat dan juga penulisan daripada ilmuwan Islam. Seterusnya, beralih kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang ingin dicapai melalui kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti cabaran dalam pembentukan insan beradab melalui penghayatan falsafah Islam. Yang kedua, menganalisa cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pembentukan insan beradab. Dan yang terakhir sekali ialah menganalisa impak penghayatan falsafah Islam terhadap pembentukan insan beradab. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai literasi kajian ini. Penghayatan falsafah Islam merupakan perkara yang paling penting terhadap seorang umat Islam untuk membentuk diri mereka yang beradab. Hal ini kerana sumber utama panduan hidup seorang umat Islam adalah agama Islam itu sendiri melalui Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Menurut hadis riwayat Imam Malik, Nabi SAW pernah bersabda bahawa aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat bagaimana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi-Nya. Menurut falsafah Islam, cara hidup seseorang individu perlu dipandang secara holistik ataupun secara menyeluruh. Perkara ini juga disokong dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahawa akidah, akhlak dan juga amal merupakan teras utama dalam pembentukan seorang individu. Akidah akan mampu memastikan seorang mempunyai pegangan dan kepercayaan yang teguh kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi akhlak pula, Nabi SAW pernah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya orang-orang mukmin yang baik adalah
orang yang paling baik akhlaknya. Di sini menjelaskan bahawa seorang individu yang beradab dan baik adalah mereka yang berakhlak kerana mereka dapat meletakkan nilai kepada sesuatu kehidupan dan menghormati nilai tersebut. Terus juga ialah seorang individu dapat berbakti terhadap komuniti dan masyarakat mereka melalui amal kebaikan tanpa mengukur amal tersebut dan pada yang sama menyumbang kepada peradaban Islam. Menerapkan ketiga-tiga terus utama ini di dalam pendidikan adalah sangat penting. Hal ini kerana pendidikan Islam di setiap peringkat harus meliputi akidah, akhlak dan juga amal bagi membentuk peradaban Islam. Pendidikan ini harus memberikan tanggungjawab terhadap individu untuk menjadi seseorang yang beradab dan bertanggungjawab terhadap kemajuan masyarakat Islam. Seterusnya, impak penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan insan beradab. Pertama sekali dari segi politik. Lahirnya insan beradab dan berkredibiliti untuk diangkat menjadi pemimpin yang mampu membawa masyarakat ke arah kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan strategi berpolitik yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seterusnya adalah ekonomi. Falsafah Islam memberi panduan dalam isu muamalat. Perkara ini dapat membentuk mekanisme perdagangan yang telus dan adil jika dikendalikan oleh individu beretika dan mampu menjauhkan nilai-nilai tidak beretika seperti penyelewengan, penipuan dan korupsi. Seterusnya, dari segi sosial. Kesan terbesar dari aspek sosial adalah pola penurunan dari segi permasalahan gejala sosial. Usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan dalam membentuk insan beradab ialah melahirkan generasi muda intelek dan secara tidak langsung dapat menjamin ketenteraman negara. Pembangunan modal insan yang beradab adalah penting untuk pertumbuhan peribadi komuniti masyarakat Malaysia dan ianya memerlukan masa dan kerjasama bersama memandangkan terdapat pelbagai cabaran yang perlu diselesaikan. Antaranya globalisasi. Trend globalisasi telah mencetuskan pelbagai cabaran yang sukar dalam memastikan semua masyarakat Malaysia mendapat pendidikan yang baik. Dengan kemudahan yang sekarang terletak di hujung jari, semua individu berpeluang untuk mengakses maklumat dengan lebih mudah dan pantas. Walau bagaimanapun, mereka juga didedahkan dengan gejala negatif dunia hiburan dan layaran mudah bahan-bahan porno yang sukar dipentas dan ditapis. Cabaran seterusnya ialah sekularisme, yang membawa maksud memisahkan agama daripada kehidupan seharian. Ia membawa pengaruh negatif yang boleh menghancurkan akhlak dan iman manusia. Kesan sekularisme ini sudah wujudnya cadangan-cadangan yang mahukan mata pelajaran pendidikan Islam dihapuskan dari aliran pendidikan kebangsaan atau dikurangkan jumlah waktunya dalam sistem pembelajaran berbanding dengan subjek akademik yang lain. Akhir sekali ialah sistem penilaian pendidikan yang berasaskan peperiksaan hanya memberikan keutamaan kepada aspek kognitif berbanding afektif sehingga membantutkan pembentukan sahsiah diri pelajar-pelajar. Isu berkenaan sistem penilaian peperiksaan ini adalah guru terlalu memfokuskan kepada peperiksaan sebagai cara utama menilai prestasi pelajar. Justru bagi mengejar matlamat peperiksaan, penyampaian ilmu tersasar kerana guru-guru tidak berkesempatan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap pengajarannya. Langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut ialah memperkuatkan nilai Islam dalam diri setiap umat kerana dengan nilai-nilai yang kuat, umat Islam dapat menghindari diri dari perkara-perkara negatif yang tidak mengikuti kehidupan Islam untuk menjadi manusia yang lebih baik. Perkara ini dapat dirujuk dalam hadis sahih tentang jadilah orang yang paling berakhlak. Daripada Abdullah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memperjelaskan bahawa kita perlulah mencontohi akhlak yang baik dan terpuji dari Rasulullah SAW dan menggunakannya dengan baik, tidak mengira apa yang sedang kita lakukan dan kepada siapa kita sedang berhadapan. Langkah yang seterusnya ialah meningkatkan ilmu pengetahuan kerana ia amat penting kepada negara dan agama bagi melahirkan umat Islam yang mempunyai ilmu yang luas seiring dengan akhlak yang baik. Ilmu agama yang kuat dapat membantu umat Islam memahami nilai-nilai agama secara dengan lebih mendalam dan membiasakan mereka untuk menghadapi pengaruh globalisasi dengan cara yang positif. Bagi merealisasikan langkah ini, pihak kerajaan dan juga pihak yang bertanggungjawab hendaklah bersama-sama menyediakan kemudahan yang kontributif seperti kemudahan infrastruktur dan menganjurkan aktiviti-aktiviti berbentuk penghayatan Islam.
Langkah yang terakhir adalah mengadakan aktiviti-aktiviti yang mendekatkan ummah dengan penghayatan Islam seperti mengadakan kelas pengajian agama serta memberi penerangan yang mendalam tentang Islam sebenar melalui ceramah, penulisan ilmiah dan katalog dan sebagainya. Perkara ini amat penting kerana dapat memberi pendedahan kepada mereka tentang ancaman yang mampu mendatangkan kemudaratan kepada diri. Sebagai para guru agama, mereka mestilah membangkitkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan di dunia dan menunjukkan kehebatan Islam untuk mencegah pengikut-pengikut sekular supaya ajaran ini tidak merebak dalam fikiran umat Islam. Tuntasnya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi cabaran isu tersebut. Berdasarkan perbincangan, falsafah Islam merupakan tunjang utama kepada masyarakat umat Islam dan merupakan panduan yang lengkap bagi membentuk insan yang beradab. Bagi mendapatkan kesan yang lebih dalam pada diri setiap individu, falsafah Islam haruslah dihayati dan difahami. Terdapat beberapa komponen yang penting dalam membentuk insan yang beradab, iaitu akhlak, akal dan tauhid. Insan beradab ialah manusia yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kesan, cabaran dan langkah mengatasi yang dibincangkan, akhlak dan peribadi yang berintegriti sangat penting dalam falsafah Islam untuk membentuk insan yang beradab. Sekian, terima kasih daripada kami.